Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua walaupun secara dalam talian bagi tujuan forum kita pada pagi yang nimala yang bering lagi ceria ini. Hadirin yang dirahmati, Pulau Pandan jauh ke tengah, di bawah pula pisang berangan. Tidak lengkap upacara kita jika tidak perkenalan. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu Nur Farah-Hanisah binti Abdullah selaku moderator pada hari yang indah ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memperkenalkan panel pertama kita pada hari ini, Cik Nur Rashikah binti Salim, manakala di sebelah kanan saya, Encik Faiz Adli binti Zadin. Mereka adalah salah satu di antara penyampai forum yang terbaik. Jadi cukuplah sedikit saja pengenalan tentang ahli panel kita pada pagi ini. Sebelum saya melepaskan ahli panel kita dengan hujahnya, izinkan saya memperkenalkan isu forum kita hari ini, iaitu cabaran akidah semasa. Hadirin sekalian, tajuk utama kita pada hari ini ialah tentang fahaman liberalism dan pluralism. Mungkin sesetengah daripada kita tahu akan maksud liberalism dan pluralism, dan mungkin sesetengah lagi daripada kita tertanya-tanya apakah itu maksud liberalism dan pluralism. Jadi, saya akan terangkan serba sedikit tentang fahaman ini sebelum ahli-ahli panel kita menerangkannya dengan lebih lanjut. Hadirin yang dihormati sekalian, liberalism atau lebih dikenali sebagai liberal adalah salah satu fahaman yang sudah tidak asing lagi kita dengari pada waktu kini. Liberalism adalah pemikiran yang berfikir secara bebas dan terbuka atau tidak jumud, yang bermaksud tidak terkongkong kepada sesuatu aliran pemikiran. Hadirin sekalian, fahaman pluralism pula adalah sebuah fahaman atau sikap terhadap keadaan majmuk, iaitu dalam konteks sosial, budaya, politik maupun dalam sesuatu agama. Pluralism juga boleh ditafsirkan sebagai pemikiran asing di dalam agama Islam. Oleh itu, dijemput ahli panel kita yang pertama untuk menerangkan tentang fahaman liberalism dengan lebih lanjut. Dipersilakan Cik Rashikah. Terima kasih kepada moderator. Salam sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat pada hari ini. Seperti yang moderator telah sedia maklum, tajuk kita pada hari ini ialah fahaman liberalisme yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, liberalisme telah tersebar luas dalam kalangan masyarakat kita sejak dahulu lagi akibat penjajahan. Hadirin sekalian, sebelum saya melanjutkan forum kita pada hari ini, izinkan saya menjelaskan dahulu maksud liberalisme. Liberalisme merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris bererti kebebasan. Perkataan ini merujuk daripada perkataan liberty dalam bahasa Inggeris atau perkataan liberté daripada bahasa Perancis yang bermaksud bebas. Syekh Sulaiman Al-Qurashi dalam kitabnya Liberalia Al-Qurashi menyatakan liberalism ialah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Mazhab ini menegakkan mengenai wajibnya menghormati kebebasan individu, melindungi kebebasan hak peribadi dan juga kebebasan individu. Umumnya, pemikiran liberal ini mempunyai 3 asas. Berdasarkan asas kebebasan ini bermaksud setiap individu bebas untuk melakukan apa sahaja perbuatan yang ingin dilakukan. Atau daripada kata lain, pihak pemerintah atau kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk membuat peraturan atau tegahan. Individualisme. Aspek individualisme ini mempunyai 2 pengertian, iaitu pengertian mengenai sikap keakuan, ananiah dan cinta terhadap diri sendiri. Rasionalisis, keutamaan menggunakan akal. Penggunaan rasionalisis atau dalam bahasa Arab disebut sebagai aqlanium, iaitu mendewakan akal. Ini bermaksud penggunaan akal semata-mata dalam mencari dan mencapai sesuatu kepentingan dan manfaat tanpa memerlukan kekuatan yang lain. Perkara ini dapat dilihat daripada perkara seperti berikut, iaitu kebebasan adalah hak yang dibangunkan atas kepentingan kebendaan semata-mata dan ia diperoleh daripada penggunaan akal semata-mata. Urusan negara dipisahkan dengan
hubungan dan keyakinan agama kerana kebebasan mereka percaya sesuatu perkara itu tidak diperoleh melainkan dengan usaha melalui kekuatan fizikal dan kekuatan akal semata-mata. Mereka juga beranggapan bahawa pihak pemerintah berkewajipan melindungi rakyat kerana pada pandangan mereka, negara terbentuk untuk menjaga hak asasi setiap individu dan negara perlu terpisah dari agama dan pemikiran mazhab sedia ada. Fahaman liberalisme adalah pemikiran asing yang cuba masuk dalam aliran pemikiran Islam. Pemikiran ini menafi wujudnya hubungan antara agama dan kehidupan. Golongan ini menganggap agama sebagai rantai yang mengikat kebebasan hingga ia perlu dibuang. Menurut Muzakawarah Majlis Fatwa Negeri Sabah, liberalisme merupakan bermaksud suatu aliran pemikiran yang memberi kebebasan mutlak kepada individu dalam mentafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dan sumber ajaran Islam yang disepakati oleh ulama muktabar. Malaysia telah mewatwakan aliran pemikiran liberal sebagai ajaran sesat dan menyeleweng daripada syariat Islam. Ia diputuskan dalam Muzakawarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 yang bersidang pada 25 hingga 27 Julai 2006. Pemikiran ini bermula dengan memperjuangkan kebebasan, tetapi lama-kelamaan ia semakin bercambah-cambah. Ringkasnya, hari ini bercambah menjadi 4 jenis, iaitu yang pertama, liberalisme politik, iaitu ketuanan individu itu menjadi asas undang-undang dan masyarakat. Contohnya, meletakkan hak peribadi terlebih tinggi daripada kuasa raja. Bahkan, undang-undang yang disusun mestilah dipersetujui oleh majoriti rakyat. Liberalisme yang kedua adalah liberalisme budaya, iaitu menekankan hak-hak peribadi dalam menjalani kehidupan. Contohnya, kebebasan seksual, kebebasan beragama dan melarang campur tangan sesiapa bagi termasuk kerajaan dalam kehidupan seseorang. Liberalisme yang ketiga adalah liberalisme sosial, iaitu satu aliran liberalisme yang terpengaruh dengan utilitarisme Kemunculan aliran ini merujuk kepada liberalisme moden yang berteraskan kepada positive liberty yang akan dihuraikan selepas ini. Liberalisme yang keempat ialah liberalisme ekonomi, iaitu satu aliran liberalisme klasik yang berteraskan kepada konsep negative liberty yang akan dihuraikan sebentar lagi. Kedua-dua konsep kebebasan iaitu positive liberty dan negative liberty. Yang pertama ialah positive liberty, iaitu ialah bebas untuk melakukan apa sahaja. Yang kedua adalah negative liberty, ialah bebas daripada apa sahaja. Antara ciri-ciri fahaman liberal adalah penafsiran Al-Quran berlandaskan akal semata-mata, mempertikaikan kesahihan Al-Quran, mendakwa Al-Quran bukan wahyu Allah tapi ciptaan Nabi Muhammad, dan menolak hadis dan menekankan hak-hak kepribadian dan kesamarataan. Terima kasih kepada Cik Rashika kerana penerangan yang jelas. Oleh itu, seperti yang telah diterangkan sebentar tadi, liberalisme adalah salah satu fahaman yang telah lama tersebar tanpa pengetahuan kita semua. Kebebasan individu yang diberi kepada pengikut fahaman ini adalah amat dilarang sama sekali di dalam agama Islam. Hadirin sekalian, seterusnya kita akan meneruskan majlis kita dengan beralih kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Encik Faiz, untuk menerangkan tentang fahaman pluralisme. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan selamat sejahtera kepada para hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memperihalkan dengan lebih lanjut berkenaan fahaman pluralism. Pluralism berasal dari istilah bahasa Inggeris plural yang merujuk kepada kewujudan lebih dari satu entiti. Dalam konteks falsafah klasik Greek, lawan bagi pluralism ialah monisme, dan kedua-dua istilah ini merujuk kepada falsafah metafizik, perdebatan antara dua aliran pemikiran tentang unsur kewujudan alam. Dalam konteks falsafah moden pula, William James adalah sarjana yang awal mengaplikasikan istilah pluralism dalam karya akademiknya yang bertajuk The Pluralistic Universe. Bermula dari penggunaan itulah maka istilah pluralism mula diguna pakai dalam konteks politik,
budaya, etika, moral dan agama. Secara umumnya, falsafah ini merujuk kepada kewujudan pelbagai agama dan dakwaan terhadap kebenaran yang diajukan oleh setiap agama. Lawan bagi pluralisme agama ialah eksklusivisme yang mendukung fahaman bahawa hanya terdapat satu agama sahaja yang membawa kebenaran mutlak, manakala agama-agama lain adalah palsu. Terdapat satu lagi istilah yang dipopularkan sebagai jalan tengah di antara pluralisme dan eksklusivisme, iaitu inklusivisme, yang bermaksud wujudnya satu agama yang mutlak, manakala agama-agama lain hanyalah sebahagian dari kebenaran mutlak itu. Secara khususnya, falsafah pluralisme agama menganjurkan fahaman bahawa setiap agama mempunyai pandangan, persepsi dan respon yang berbeza-beza terhadap Tuhan atau kebenaran mutlak. Disebabkan wujudnya pelbagai dakwaan itulah, maka timbul persoalan tentang dakwaan manakah yang paling tepat dan benar. Mengapakah setiap agama memberikan pendapat yang bertentangan tentang Tuhan atau kebenaran mutlak? Pluralisme agama cuba menjustifikasikan bahawa setiap dakwaan kebenaran itu adalah relatif dan bukan mutlak. Oleh yang demikian, falsafah ini menganjurkan agar pengiktirafan bukan sahaja diberikan kepada kewujudan pelbagai agama, malahan dakwaan terhadap Tuhan atau kebenaran mutlak yang dipegang oleh setiap agama. Dalam kerangka fahaman relativisme ini, nilai dan pandangan hidup adalah relatif dan tertakluk kepada konteks relevan sahaja. Oleh yang demikian, sesuatu yang dianggap benar dan baik oleh sesuatu golongan mungkin sebaliknya bagi golongan yang lain. John Hick dalam mengaplikasikan fahaman relativisme ini kepada falsafah pluralisme agama yang didokongi, menyebutkan bahawa setiap agama atau tradisi mengungkapkan bahawa Tuhan atau kebenaran mutlak dalam pelbagai perkataan seperti Trinity untuk agama Kristian, Yahweh untuk Yahudi, Brahman untuk agama Hindu dan Dharmakaya untuk agama Buddha. Berkaitan di antara falsafah pluralisme agama dan relativisme ini dihuraikan dengan lebih lanjut oleh Peter Byron yang menyimpulkan tiga premis utama falsafah ini, iaitu yang pertama, semua agama atau tradisi adalah sama dalam rujuk kepada Tuhan atau kebenaran mutlak. Kerana itu, seorang itu mungkin menganut agama Hindu kerana dia dilahirkan di India, mungkin juga Islam kerana dilahirkan di Mesir, mungkin juga menganut agama Buddha sekiranya dilahirkan di Sri Lanka, dan mungkin juga Kristian sekiranya dilahirkan di England. Premis yang kedua adalah semua agama adalah sama dalam menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya. Oleh itu, frasa bahawa tiada keselamatan di luar gereja atau keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus adalah terbatal. Yang ketiga, premis yang akhir sekali menyebut bahawa semua agama mempunyai maklumat yang terhad terhadap Tuhan atau kebenaran mutlak. Oleh yang demikian, tiada agama yang layak menafikan agama lain mahupun mendakwa bahawa agamanya sahajalah yang mutlak. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan perbincangan kita pada pagi yang nyaman ini, mari kita menelusuri inti penting tentang faktor tersebarnya fahaman liberal dan cara bagi mengatasinya. Dengan ini, saya mempersilakan Cik Rashika untuk mengulaskannya dengan lebih lanjut lagi. Dipersilakan. Hadirin sekalian, fahaman liberalisme ialah sangat berbahaya daripada musuh terang-terangan Islam kerana liberalisme ini datangnya daripada kalangan umat Islam sendiri. Ia bagaikan musuh dalam selimut, gunting dalam pelipat. Ia terlalu mudah untuk disebarkan dan terlalu mudah untuk kita terpengaruh dengan fahaman ini. Tambahan pula, golongan Islam liberal ini tidak menolak agama, malah bersembunyi di sebalik gagasan mengkaji semula agama, mentafsir semula Al-Quran, menilai semua syariat dan hukum-hukum fiqh Islam dan menolak hukum hakam ialah yang disangka kolot dan tidak sesuai dengan realiti semasa. Golongan ini telah membuatkan banyak cara untuk mempengaruhi kita seperti penulisan di akhbar, penerbitan buku-buku dan laman sesawang yang menyokong fahaman liberal. Mengikut Ahmad Yumi Abu Bakar dan Muhammad Fairuz Jamaluddin pada tahun 2014. Antara pengaruh yang cuba diserapkan dalam pemikiran kita ialah sistem politik demokrasi mutlak dan menenggalkan sebuah negara sekular. Contohnya, mereka berpendapat yang bahawanya baginda Muhammad SAW menyerahkan segala urusan dunia kepada umat Islam mengikut realiti semasa, walhal sebelum
sebelum baginda wafat, telah baginda peringatkan kepada kita supaya berpegang kepada Al-Quran dan sunnahnya agar sentiasa berada di jalan yang dirodai Allah SWT. Kedua, mereka berfikir bahawa semua agama adalah sama, walhal mengikut Al-Quran hanya Islam yang merupakan agama yang benar. Firman Allah SWT dalam surah Ali Al-Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah adalah Islam. Seterusnya, mereka mahukan batasan al-Quran yang ditentukan oleh Islam dibuat penilaian semula. Mereka memperjuangkan wanita tanpa hijab dengan mengumumkan pelbagai dalil rasional. Bukan setakat itu, golongan ini malah menolak autoriti ulama kerana fahaman ini memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berjitihad secara mutlak. Di negara kita, penularan ideologi liberal dalam masyarakat Islam telah berkembang melalui beberapa saluran, antaranya melalui jaringan internet dan buku-buku berkaitan liberalisme dari luar negara serta dibutakan mata oleh individu dalam golongan ini. Pertama-tama sekali, saya berpendapat bahawa faktor terbesar yang menjadikan ramai masyarakat terpengaruh adalah kerana kekurangan ilmu akidah. Kerana hujah liberal ini menggunakan logik akal, saya percaya bahawa akan ada ramai yang terpedaya apabila mendengar golongan ini berhujah dan menjadi ragu-ragu lalu menentang Al-Quran dan hadis sama ada langsung ataupun tidak. Ini semua adalah bertujuan dengan menggoyahkan dan merosakkan keutuhan ajaran Islam yang telah meletakkan kebenaran dan autoriti ilmu sebagai asas utama pada akidah, syariah dan akhlak. Kemudian, saya juga berpendapat bahawa media sosial dan laman sesawang internet memegang pengaruh yang kuat bagi penyebaran fahaman sesat ini dalam negara kita. Dengan teknologi yang gah pada hari ini, golongan muda maupun golongan orang tua mampu terpengaruh dengan mudah dengan alasan up to date. Faktor kemajuan dan kemodenan yang diimpikan oleh masyarakat juga telah menjadi umpan dan trik mudah bagi agenda liberal ini. Menurut Muhammad Razak Idris 2006, fahaman liberal adalah fahaman yang berkait rapat dengan idea dan gerakan modernisme. Gerakan modernisme ini merupakan idea untuk membebaskan sesebuah masyarakat daripada kongkongan adat resam dan tradisi yang sempit yang dianggap sebagai penghalang kepada budaya, kemajuan dan kebebasan. Bagi mereka, untuk mengecap kemajuan hidup, masyarakat perlu membebaskan diri daripada kongkongan tradis. Gaya ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga ada yang cuba menanam benih. Islam liberal. Gaya ini sangat menarik perhatian masyarakat sehingga mereka ada yang cuba menanam benih-benih Islam liberal kadang-kadang dianggap sebagai tokoh yang progresif yang ingin membawa masyarakat ke arah kemajuan. Beberapa tindakan yang segera perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menyekat liberal dan fahamannya untuk berlaku di negara kita antaranya ialah menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat tentang ancaman liberalisme secara menyeluruh. Pendakwah perlu memainkan peranan penting dengan menekankan bahawa liberalisme kepada masyarakat. Pihak berkuasa agama juga tidak seharusnya berduduk diam. Pihak berkuasa haruslah memperkuatkan kekuasaan dengan tegas terhadap golongan ini. Sesiapa yang menyebarkan fahaman atau mempercayai fahaman ini perlu diambil tindakan. Seperti yang kita maklum, negara kita mempunyai Institut Wasatiyah Malaysia. Institut ini meluruskan fahaman agama dan akidah umat Islam melalui bengkel, seminar, wacana selaras dengan objektif kita. Itu sahaja daripada pendapat saya. Saya serahkan kepada panel kedua kita. Terima kasih kepada saudari moderator. Saya berpendapat bahawa perkembangan pluralisme agama di Malaysia didasari oleh perkembangan aliran liberalisme di Indonesia secara langsung walaupun terdapat beberapa perbezaan antara duanya. Terdapat beberapa faktor penting yang menyebabkan tersebarnya pluralisme agama di Malaysia. Antara faktor-faktor berikut ialah yang pertama, penyebaran melalui media massa. Media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut ialah media cetak iaitu akhbar, majalah, buku dan sebagainya.
dan media elektronik iaitu televisyen, radio dan internet. Penyebaran pluralisme agama di Malaysia juga tidak terkecuali dari dipengaruhi oleh faktor media massa. Yang kedua, penyebaran melalui kursus pimpinan dan pengurusan kursus kepimpinan. Dan pengurusan yang asalnya dikesan mempunyai elemen-elemen pluralisme agama di dalamnya ialah kursus emotional spiritual quotient yang diperkenalkan oleh Ari Ginanjar Agustian. Kursus kepimpinan dan pengurusan ESQ merupakan kursus di bawah syarikat ESQ Leadership Center yang berpusat di Jakarta. Kursus ESQ ini telah tersebar di Malaysia melalui penubuhan beberapa pusat pengajarannya. Mufti Wilayah Persekutuan pada masa itu iaitu Wan Zahidi bin Wan Teh telah mewartakan ESQ haram pada 17 hari bulan Jun 2010. Pengharaman tersebut berlaku kerana terdapat 10 ciri-ciri penyelewengan dalam kursus tersebut, dan antara salah satu ciri penyelewengan tersebut ialah mempunyai fahaman yang bersandarkan kepada liberalisme dan pluralisme. Yang ketiga, faktor penyebaran pluralisme agama yang seterusnya ialah melalui ajaran-ajaran keagamaan yang telah difatwakan sesat. Antara ajaran-ajaran keagamaan ini ialah ajaran Ayapin atau yang dikenali juga dengan Kerajaan Langit Ayapin. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Ismail Mina Ahmad, Latifah Abdul Majid mengatakan Ayapin telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Kerajaan Negeri Terengganu telah mewartakan fatwa ajaran Ayapin adalah sesat, menyeleweng dan membawa kepada rosaknya akidah. Manakala Kerajaan Negeri Perak pula turut mewartakan fatwa ajaran Ayapin pada 30 Januari 2007. Dan yang keempat, penyebaran melalui tokoh-tokoh yang berfahaman liberalisme atau pluralisme. Antaranya ialah tokoh-tokoh dari luar dan juga dari Malaysia sendiri. Tokoh Malaysia ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Religion, Pluralism in a Divided World di London School of Economics. Tokoh-tokoh luar yang dijemput ke Malaysia antaranya ialah Irsyad Manji yang telah melancarkan bukunya Allah, Liberty and Love di Dewan Perhimpunan Cina Selangor dan Kuala Lumpur pada 2016. Selain dari fahaman liberalisme dan pluralisme, penulis ini juga turut mempromosikan homoseksualiti. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Allah, Kebebasan dan Cinta pada 2012. Kedua-dua buku ini telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri kerana bertentangan dengan akidah Islam. Oleh itu, penting untuk kita mengambil langkah awal untuk menangani pluralisme agama dari terus tersebar, iaitu dengan mempelajari ilmu tauhid dan menjadikannya sebagai teras dalam hidup. Setiap dari dasar-dasar agama Islam adalah tetap dan tidak berubah. Ia mempunyai 5 rukun asas, iaitu mengucapkan 2 kalimah syahadat, mendirikan sembahyang 5 waktu, menunaikan puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah haji bagi sesiapa yang mempunyai kemampuan. Agama Islam itu sendiri mengandungi 2 aspek utama, iaitu akidah dan syariat. Akidah ialah berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, manakala syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang terakhir, mencakupi semua bidang kehidupan manusia dan ia juga kekal sampai ke hari kiamat. Tegasnya, akidah agama mengagungkan unsur-unsur hakikat yang bersifat gaib yang menjadi pokok kepada pegangan kepercayaan dan juga mengandungi kedudukan yang tinggi yang mengandungi ciri-ciri tunduk, patuh, mengikut, menyerah, sujud, menyembah, mengabdi, memuja dan memuji hanya kepada Allah. Sekian saja daripada saya. Hadirin yang beriman, jelaslah bahawa kita semua dituntut untuk menjauhi diri daripada mendekati fahaman ini, kerana ia bukan sahaja memudaratkan kita kelak, malahan ia juga akan menyebabkan kita dimurkai Allah. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan akidah kita terpesong jauh. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit sahaja lagi ini, saya akan membuka pentas perbincangan forum bagi memberi hadirin sekalian dalam sesi soal jawab. Dipersilakan. Okey, itu saja pembincangan kami hari ini. Ada apa-apa soalan tak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan. Soalan saya, bolehkah kita kenal pasti penganut ini di Malaysia? Di Malaysia, golongan ini tidak membuat pengisytiharan terbuka mengenai kedudukan mereka berbanding di tempat lain seperti di Indonesia. Di negara ini, mereka hanya meledakkan idea fahaman itu menyatakan Al-Quran mesti diolah semula. Ayat berkaitan sistem faraid serta amalan poligami tidak relevan lagi serta kedudukan lelaki sebagai superior dalam rumah tangga juga sudah tidak relevan. Itu sahaja. Terima kasih kepada panel kedua. Ada apa-apa soalan lain tak? Saya ingin bertanya, adakah bilangan pengikut fahaman ini ramai di Malaysia? Bilangan sebenar sukar dinyatakan kerana mereka tidak berpersatuan, tetapi kita beranggapan walaupun mereka tidak menganggotai persatuan itu, mereka banyak mendapat sokongan kerana golongan menerima fahaman ini boleh dikategorikan sebagai intelektual. Golongan profesional tertentu pandai bercakap dan menulis, sedangkan ulama dan golongan yang memperjuangkan Islam di negara ini tidak begitu profesional serta tidak cenderung dalam menulis menyebabkan tulisan mereka kita jarang lihat untuk menangkis fahaman ini. Saya nak tanya, adakah fahaman ini sebenarnya hanya satu bentuk perbezaan pendapat dalam Islam saja? Fahaman ini bukan setakat perbezaan pendapat, tetapi amat bertentangan dengan Islam dan boleh menjurus kepada syirik dan mungkin kepada murtad. Dalam fahaman pluralism, jika kita menyatakan semua agama dan orang kufur dan menolak peringatan Tuhan, tidakkah ini menunjukkan seolah-olah orang Islam dan agamanya tidak memiliki sifat toleransi kerana kita tidak mahu menerima fahaman orang lain? Kita bukan tidak mahu menerima fahaman orang lain, tetapi benda yang mengugat akidah dan menafikan syariat kita tidak boleh terima. Itulah. Saya ingin bertanya, adakah golongan ini mendapat sokongan luar? Saya difahamkan yang mereka mendapat sokongan luar. Di Indonesia, mereka mendapat imuniti undang-undang, iaitu ada pihak tertentu dari luar yang menghalang tindakan undang-undang yang dikenakan, sedangkan ada peruntukan di Indonesia yang boleh dikenakan tindakan terhadap Presiden negara jika melakukan kesalahan. Saya nak tanya, bagaimana perkembangan fahaman ini di Malaysia? Adakah ia kelihatan semakin berbahaya kepada akidah Islam? Di Malaysia, bibit-bibitnya sudah kelihatan seperti menafikan azab kubur, hukum aurat dan sebagainya. Ini bibit liberalisme dan ia cukup berbahaya apatah lagi dalam masyarakat ketika ini apabila pelajaran agama tidak lagi dianggap penting. Sebaliknya, hanya untuk lulus peperiksaan akibat pemisahan pelajaran agama dengan akademik. Fahaman agama semakin tipis akibat dijajah dan dinafikan hak pendidikan selama 480 tahun oleh penjajah. Ketika penjajahan, penjajah hanya mendirikan sekolah mubalik Kristian, jadi orang Islam tidak mahu pergi ke sekolah itu. Penjajah kemudian bagi alasan orang Melayu sendiri yang tak mahu menerima pendidikan. Ini semua strategi untuk melemahkan orang Islam. Pada masa yang sama, fikiran kita masih beku. Sejak penjajahan sehingga sekarang, saya boleh katakan hanya 10% orang Melayu Islam yang capai tahap profesionalism sebenar. Kita masih terus dengan hayalan ibarat pepatah menang sorak kampung tergadai. Seterusnya, ada apa-apa lagi soalan ke? Ada. Adakah fahaman ini sebenarnya hanya lanjutan daripada pelbagai fahaman yang wujud dari zaman silam seperti Mu'tazilah, Jabariyah dan Khawarij?
Fahaman seperti Khawarij dan Syiah lebih berbentuk politik kerana tidak mahu menerima arahan pemerintah ketika itu. Tetapi kita tidak menafikan ada mazhab dalam Syiah yang terkeluar dalam akidah dan tidak boleh diterima. Dalam sunnah wal jamaah, walaupun khilaf dari segi fahaman syariat, ia masih tidak terkeluar daripada Islam. Hanya berbeza daripada masalah furuk, cabang kecil dan tidak khilaf daripada segi masalah usul, yakni utama. Jika tiada apa-apa soalan lagi, saya akhiri pembentangan saya di sini. Ada apa-apa soalan lagi ke? Dah tak ada soalan dah. Baiklah, terima kasih semua.